Kemudian sampai di padang mahsyar, kita sampai semua duduk di satu tempat. Tak nampak lah tuan. Tuan tengok belah kanan sampai ke hujung sana nampak manusia, dan dia tak ada penghujung. Tengok belah kiri penuh dengan manusia, tidak ada penghujung. Kali belakang, waktu tu ada yang peluhnya, waktu duduk diri tu, ada yang peluhnya, Nabi kata, Nabi sebut sampai buku lali dia. Ada yang peluhnya hingga ke lututnya, ada yang peluhnya hingga ke dadanya, ada yang peluhnya di paras hidungnya. Peluh, tempat dia saja, tempat dia saja. Dan ada yang berenang dalam peluh mereka sendiri. Dia berenang-berenang dalam peluh dia sendiri. Waktu semua orang dah berimpun di padang mahsyar. Ni panjang ni. Ni baru masuk tajuk. Sudah setengah dah. Bila semua orang berimpun, Allah letakkan para malaikat dalam bentuk bulatan di atas penduduk mahsyar. Langit ada tak? Langit tak ada. Atas kosong. Bawah kita pijak tanah, tanah tu pula warna dia seperti perak, penuh dengan manusia yang berapa ratus bilion manusia, kemudian dengan jin, dengan binatang, sampai kita boleh tengok tapak kaki kita saja untuk tak. Waktu tu kita tengok di atas para malaikat sedang membentuk bulatan mengikut saiz mereka. Boleh jadi berdasarkan maqam, boleh jadi. Tapi Nabi kata, waja'a rabbuka wal malak, Allah SWT sebut waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Buat tak? Dah baca tak ayat tu? Baca, kita pun perasan. Cuma tak tahu ayat tu tang mana. Dan akan datang para malaikat ketika itu bersusun-susun. Nabi hurai daripada bulatan macam tu. Sebanyak 7 lingkaran. Setiap lingkaran yang kedua, saiz dia adalah 100 kali ganda daripada lingkaran pertama. Mi'atu dha'f minal halaqatil ula. 100 kali ganda daripada lingkaran pertama tu. Tuan-tuan bayang ni. Kita kalau tengok malaikat seorang pun dah jenuh, dah ketak ni. Duk ketak tak? Apatah lagi waktu tu. Waktu tu pemandangan pelik. Pemandangan yang mengundang 1000 soalan. Ni beribu soalan duduk dalam ni. Sebab tu Nabi jawab dekat Sayyidatuna Aisyah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Wahai Aisyah, orang sibuk waktu tu Aisyah. Tak ada siapa nak tengok siapa telanjang, walaupun kebanyakannya tidak berbaju waktu tu, tidak bersurat benang pun. Dengan duk dengar bunyi jilatan api dan neraka tu duk dengar. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Malaikat tu. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Didatangkan neraka jahanam. Macam mana pula? Waktu kita duduk tengah berimpun tu, tuan-tuan sekalian, muslimin muslimat sekalian, ada 3 jilatan api neraka di atas padang mahsyar. Ni api neraka tu dia keluar, dia samak macam tu. Dia keluar, dia samak orang. Api neraka duduk di bawah tu. Kita duduk dengar bunyi api, dia samak keluar. Itu maksud waji'a yauma idzin bi jahannam. Keluar jilatan yang pertama, bila dia keluar, dia sambang orang-orang yang ada di padang mahsyar, kemudian diterus dibakar. Hak ni manusia yang paling celaka dan yang paling jahat sekali. Yang paling jahat sekali hak ni. Orang-orang bukan Islam yang dia kafir cukuplah, tapi dia halang Islam, dia bunuh orang Islam. Ni maksudnya yang ranking pertama ni, yang dijilat oleh api neraka ni, yang mana yang dijilat oleh api neraka ni, maksudnya yang ni yang paling dahsyat sekali. Punya teruk oleh apa ni? Pok pertama ni, sehinggakan tidak dibicarakan mereka ni masuk neraka tanpa hisap. Seperti mana ada golongan yang masuk syurga tanpa hisap. Dulu saya pernah sebut dah. Pakat tengok sekali lagi kumpulan hak masuk syurga tanpa hisap ni.
Hak ni hak masuk neraka tanpa hisab. Siapa dia? Orang kafir mensyirikkan Allah dan menghalang Islam. Lawan dengan Islam pula. Sekat Islam. Bunuh orang-orang Islam. Ataupun dia Islam tapi dia buat perangai macam tu juga. Dia pun antara yang ni disambar. Kemudian apabila keluar yang kedua, dia keluar aja, api yang kedua keluar. Wa tara kulla ummatin jafiyah. Yang ni dalam surah Al-Jafiyah. Boleh tengok, pakat-pakat tengok. Jafiyah ni saya tengok dia tulis dalam tu, terjemahan dia berlutut kot. Seluruh makhluk di padang mahsyar yang waktu tu duduk berdiri, bila keluar yang kedua punya jilatan, semua terduduk atas ni, atas lutut ni, terduduk macam tu. Tak tengok apa dah. Kemudian Allah arahkan kali ketiga. Neraka tadi dia keluar, dia punya apa atas tu apa? Api kan. Yang tu yang keluar tu. Bila dia keluar kali ketiga, yanbatihun nasu kulluhum, manusia semua terterak duduk rapat. Sampai macam tu. Ni kita cerita yang satu hari kita akan saksikan. Maka dengan sebab itu rebutlah kemuliaan ketika mana kita masih lagi bernafas. Kemuliaan, ada peluang dan ada peluang. Bila api ni keluar kali ketiga, manusia tersembam. Allah cerita dalam Quran, yanzuruna ilaiha min tarfin khafi. Api pertama dia ambil orang terus masuk dalam neraka tanpa hisab. Api yang kedua orang melutut, seluruh penduduk mahsyar melutut. Api yang ketiga seluruh penduduk mahsyar tersembam ke depan, muka tersembam. Kata Allah waktu tu orang pakat tengok dengan pandangan yang sunyi. Dia tengok macam ni, dia tengok ni. Duk tengok, dah perhati api tu nak main lagi kah? Tuan-tuan, ceramah hari ni kita dengar, esok kita ingatkah di padang mahsyar? Jawapan dia ya. Apa saja maklumat yang ada dalam dunia ni, dulu kita mengaji mana, kita kerja apa, anak-anak kita nama apa, rumah kita di mana, kawan kita siapa, apa kita pernah mengaji, apa maklumat yang ada, maklumat tu masih akan ada di padang mahsyar. Bukti dia Allah sebut, kamu tengok ayah kamu kenal. Kamu tengok kawan kamu kenal dia. Maklumat tu dah ada. Bila manusia tersembam keseluruhannya, Allah Ta'ala kata semua pakat tengok pelan-pelan. Macam tu. Takut orang takut pakai duk tengok api tu ada lagi. Tengok tu untuk memastikan api tu mai tak lagi. Dia 3 kali ya. Ni Nabi bagi tahu awal. Kita hak dengar pagi ni, alhamdulillah kita tahu api tu dia mai 3 kali. Cuma kita duk risau janganlah api tu mai sambak kita. Kita tengok tarfi khafi kita tak ada dah. Kemudian manusia bangun. Semua pakat bangun. Semua pakat bangun. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu no? Lagi setengah jam ya. 10 setengah dah. Saatnya. Ini last part yang terakhir. Sebenarnya tak dah sampai kepada haud Nabi, apa nama ni, orang Melayu sebut Kautsar tu, haudun Nabi. Panggilan yang sahihnya no? Kemudian sirat kita tak dan kita tengok tekat ni. Tekat kita nak berdiri tu. Kemudian semua orang akan berdiri. Berdiri buat apa? Berdiri semua masing-masing duduk tunggu. Orang tahu dah. Kita semua tunggu untuk dihisap amalan kita. Semua orang tahu. Memang tunggu untuk dihisap amalan. Kemudian manusia berdiri. Lepas tahun, 2 tahun, 3 tahun, lama tuan. Lama. Kita duduk di hospital 5 jam tunggu. Macam-macam zikir tak elok keluar. Bodoh kerajaan ni apa, hospital ni apa, macam-macam lah. Sagi doktor salah, tukang sapu sampah main sapu tak ada waktu lain nak sapu. 5 jam geram ni. Semua salah. Apabila tunggu bukan setahun 2 tahun, punya lama kita tunggu sehinggakan
Kata Rasulullah, ada yang minta, ya Allah, lempak kami masuk dalam neraka pun tak apa dah. Ada ulama sebut tunggu sampai ratusan tahun. Nak bayang tak? Tunggu ratus tahun. Tunggu ratusan tahun itu membuatkan manusia sebahagiannya minta dengan Allah, ya Allah, saya masuk neraka pun tak apa. Terasa azab tunggu, terasa sengsara tunggu. Wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Yang inilah Quran. Suara-suara menjadi khusyuk kerana hormat dan tunduk patuh kepada Allah dan Rahman. Fala tasma'u illa hamsa. Kalian tidak akan mendengar kecuali bisikan. Hams dalam bahasa Arab adalah bisikan yang orang lain tak boleh dengar. Kita tengok kawan sebelah, bila? Tak tahu. Macam tu ya. Tengok lepas berapa tahun tanya belah kanan pula, bila? Bila kita tanya tu, orang belah ni tak dengar lah. Hams itu dalam bahasa Arab. Saut khafi, suara perlahan yang tidak dengari oleh orang lain. Hak sebelah je dengar. Dia tanya macam tu, bila? Tanya kawan-kawan lah. Tak tahu. Hak sebelah ni kata tak tahu. Ya Allah, masukkanlah kami terus dalam neraka. Ini hak memang hak yang tak ada iman lah. Bila tunggu lama macam tu, ulama-ulama di kalangan orang Islam, tuan-tuan sekalian, ni hak duduk dengan kita ni, hak beriman, yang tak beriman, semua duduk sekali. Cumanya orang beriman dia tak berasa letih teruk macam orang yang tidak beriman. Tuan-tuan, tetamu-tetamu VVIP Allah SWT di padang mahsyar. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kumpulan yang dinaungi oleh lembayung bayangan Allah, ataupun di bawah payungan Allah di padang mahsyar, yang mana hari itu tak ada payungan lain. Hadis tu tak boleh hurai, panjang sangat. 7 golongan tu, cuba tengok. Kemudian ulama-ulama di kalangan manusia tu pun bakal bercakap, kita pergi minta syafaat Nabi Adam, supaya Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Allah, mulakanlah hisab, perhitungan kami tak dapat tunggu dah, terlalu siksa di sini. Hak itulah tajuk Asy-Syafa'atul Uzma, syafaat teragung Rasulullah. Kesemua manusia bergerak, kesemuanya bergerak keseluruhannya, daripada manusia zaman Nabi Adam sampailah yang paling akhir hidup atas muka bumi ni. Semua bergerak pergi jumpa Nabi Adam. Wahai Adam, kamu adalah ayah kami kepada semua manusia. Allah ciptakan kamu dengan tangannya sendiri. Wahai Adam, kamu tolonglah kami tak larat sangat dah. Tak buat tentu apa yang Nabi Adam sebut. Nabi Adam AS, dia kata, nafsi, nafsi. Hari ni aku boleh selamatkan diri aku saja. Rabbi salim, Rabbi salim. Tuhanku, selamatkanlah diriku. Nabi Adam, kerana aku pernah melakukan kesalahan kepada Allah. Nabi Adam umur dia 960 tahun. Nabi Adam wafat umur 960 tahun. Buat salah ke Allah sekali ya. Bila? Dalam syurga dulu. Sekali itu ya, 960 tahun. Apa jawapan Nabi Adam? Nabi Adam kata, hari ini aku tak mampu tolong siapa, kerana hari ini adalah hari yang paling Allah marah semenjak bumi ini diciptakan dan selepas bumi ini diciptakan. Idhabu ila ghairi. Nabi Adam kata, pergi kat orang lain, pergi kat Nabi lain. Saya pendekkan cerita. Lepas pergi ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim sebut benda yang sama. Nabi Ibrahim kata, aku pernah berbohong dengan 3 bohong. Dalam hidup dia 3 kali bohong. Itu cerita dia panjang lah, tentang tengok cerita kehidupan Nabi Ibrahim. Lepas jumpa Nabi Isa, Nabi Isa pun kata, Rabbi salim, Rabbi salim. Ya Allah, selamatkan diriku, selamatkan diriku. Idhabu ila ghairi. Pilah kat Nabi lain. Walam yadhkur dhanban. Nabi Isa tak sebut dosa. Dia tak sebut dosa dia. Allahu a'lam. Sama ada tak ada, dia tak buat salah, ataupun tidak diizinkan oleh Allah. Lepas pergi jumpa Nabi, habis. Semua Nabi-Nabi ulul azmi, Nabi-Nabi kanan dah mengalah, tak boleh tolong. Siapa lagi?
di kalangan makhluk. Waktu tu para rasul pun diam, tidak mengeluarkan suara. Malaikat sendiri tidak bercakap ketika tu, sebab malaikat pun tahu kemurkaan Allah hari itu. Tuan-tuan sekalian, malaikat pun tahu, dan malaikat pun tidak bersuara pada hari di padang mahsyar. Siapa di kalangan rasul-rasul yang lebih mulia daripada malaikat yang boleh sebut, ya, aku nak mohon kepada Allah untuk semua orang. Semua orang sebut nafsi, nafsi. Siapa yang boleh sebut ana laha, ana laha? Akhirnya semua manusia pergi ke siapa? Nabi kita. Nabi kita. Beruntung kita ni sangat-sangat bertuah jadi umat Nabi Muhammad. Satu Nabi yang mendahulukan umat dia semenjak daripada Nabi itu hidup, sampai di padang mahsyar dia masih mendahulukan orang lain. Ni Rasulullah. Sebab apa? Sebab Nabi kita tak pernah buat salah. Sebab Nabi kita berakhlak dengan akhlak yang luar biasa. Ajaib. Akhlak Rasulullah memang ajaib. Siapa nak sayang Nabi, banyakkan baca sirah. Dia tak boleh. Orang yang banyak baca sirah sebut pasal pengorbanan Rasulullah, begitu menyentuh hati Nabi. Bila orang pergi ke Nabi, ya Rasulullah, tolonglah doa kepada Allah supaya dimulakan perhitungan. Mula hitung, bukan masuk syurga. Dimulakan perhitungan. Maka Nabi jawab, ana laha, ana laha. Aku berhak untuk memberikan syafaat itu. Aku berhak. Itulah tempat yang disebutkan sebagai maqam mahmud. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Doa kita baca lepas azan tu. Asal tak kita dah baca doa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kami berdoa supaya Rasulullah dipilih oleh Allah untuk berada pada satu maqam yang paling tinggi. Nama maqam itu adalah maqam mahmud. Ketika seluruh rasul-rasul kanan ulul azmi menolak permintaan manusia, Nabi waktu tu, Nabi kata, aku minta kepada Allah. Nabi pun sujud kepada Allah dengan satu sujud yang tidak pernah dilakukan. Kita pun tak tahu macam mana sifat sujud tu. Boleh jadi dengan nilai kehambaan pada diri Rasulullah. Sujud itu tidak sama dengan sujud mana-mana makhluk, jin, manusia dan para malaikat di atas muka bumi Allah. Nabi pun sujud. Allah Ta'ala pun kata, ya Muhammad, irfa' rasak. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu. Ishfa' tu syafa', berilah syafaat. Kamu mampu memberi syafaat. Sal tu'ta. Wahai Muhammad, pohonlah kepadaku, kamu akan dimustajabkan. Nabi pun tak dah tangan, ya Allah, mulakanlah perhitungan kepada seluruh manusia dan ummah ini. Dengan doa Nabi, Allah memulakan perhitungan. Tuan sekalian, waktu tu diletakkan mizan di depan. Ni tajuk mizan. Mizan ni ulama khilaf pendapat. Benda apa mizan? Kalau kita zaman moden ni, tempat timbang. Neraca yang ada kanan dan kiri. Letak dosa, letak pahala, tak dosa. Hak mana berat lagi? Hak itulah yang paling mudah. Ada ulama berpendapat begitulah mizan akhirat. Ada ulama bila sebut tentang mizan, ulama kata mizan ini adalah Jibril AS sendiri. Dia yang akan duduk di depan, lalu didatangkan amalan orang seorang-seorang, kemudian ditimbang. Macam-macam pendapat. Yang paling tepat nanti kita akan tengok. Allah Ta'ala buat main mizan, lalu dimulakan hisab. Dipanggil ketika itu Nabi Nuh AS. Allah SWT bersuara, ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, ya ibadi, wahai hamba-hambaku sekalian. Mengaku ke tak mengaku, semua hamba Allah. Inni ansattu lakum tawilan fa ansitu liyal yawm. Allah Ta'ala kata, dah lama aku diam kepada hamba semua, hari ini semua diam.
Memang dah berapa ratus tahun dah kita duduk diam berdiri, tuan. Tapi Tuhan kali ni, Tuhan mula bersuara. Tuhan kata, lama dah aku diam. Kamu buat maksiat, kamu tinggal salat, memainkan hukum Allah, kamu buat itu dan ini. Mana ada apa? Tengok. Tidak ada. Tak ada apa pun. Apa banyak kesalahan, dosa dan maksiat yang kita buat. Tak ada apa pun. Allah Ta'ala kata, fa'an situ liyal yawm. Hari ni semua diam. Memang tak ada siapa bercakap. Fa'an situ liyal yawm. Semua diam. Dulu di dunia aku letakkan ukuran kemuliaan, tapi kamu pun letakkan ukuran kemuliaan kamu. Aku sebutkan kepada kamu di dunia dulu, inna akramakum innallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu adalah yang paling bertakwa. Kamu sebut di dunia dulu yang paling mulia adalah orang yang paling kaya di kalangan kamu. Farafa'tu ansabakum, kalian angkat keukuran kalian. Wa wada'tum an-nasabi, kalian letak ukuranku. Al-yawm, hari ini aku angkat ukuranku dan aku letak ukuran kamu. Ainal muttaqun, Allah Ta'ala kata, di mana orang-orang yang bertakwa? Fayaqumu qaumun qalil. Nabi kata, bangun kaum yang sangat sedikit daripada 1000 seorang saja. Fayaqumu qaumun qalil. Waktu tu dahsyat. Waktu tu dahsyat. Apabila Allah arahkan, wahai Adam, qum, bangun. Ib'ath min abna'ika ba'than nar. Pilih di kalangan anak-anak kamu hak syurga, hak neraka. Asing. Maka kata Rasulullah, Nabi Adam akan ambil daripada 1000 itu wahid. Seorang lah. 1000 tu ambil seorang. Kemudian dipanggil Nabi Allah Nuh. Kenapa? Wallahu a'lam. Kenapa Nabi Nuh yang pertama? Tuan-tuan tengok, dalam hadis ni Nabi cerita Allah panggil Nabi Nuh. Tuan-tuan, dia Nabi dan dia ulul azmi. 950 tahun ataupun 900 tahun lebih punya berdakwah, yang masuk Islam, yang ikut Nabi Allah Nuh hanya lebih kurang 70 orang, kata para ulama. Masuk akal kan? Dan Nabi Allah Nuh sebut kepada Allah dalam doa dan munajatnya, Rabbi, inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Dakwah aku yang 900 tahun itu, aku menyeru kaumku siang dan malam. Malam dan siang. Bukan macam kita buat kerja malam saja. Bukan macam saya pergi kuliah siang malam saja. Lepas tu siang pergi buat benda lain. Lailan wa nahara. Allah panggil Nabi Nuh, ya Nuh. Tuan-tuan tengok, ya Nuh. Ni teks ucapan hak Nabi sebut. Allah tanya Nuh, hal ballaghta qaumak? Wahai Nuh, adakah kamu sampaikan dakwah ini kepada kaum kamu? Allah tidak persoalkan kuantiti yang sedikit, tetapi Allah tanya apakah Nabi Nuh melakukan tindakan, usaha dan amal dakwah. Nabi Nuh buat tak? Nampak tuan? Muslimin-muslimat sekalian, Allah tak tanya. Anak kita kalau daripada kecil kita dah jaga, sekolahkan dia, ajak dia Quran, buat sekolah agama, kenalkan Allah apa semua, tiba-tiba besar dia nak buat perangai, umur 25, 26 dia nak buat perangai. Kita dah besarkan dia dengan Islam. Allah akan tanya, apakah kamu telah membesar dan mendidik anak kamu dengan ajaran Islam? Ya, cukup. Dia nak berubah, dia tak berubah, itu bukan kuasa kita. Sebab itu Allah tanya Nabi Nuh AS, ya Nuh, hal ballaghta qaumak? Nabi Nuh kata, ya, ballaghtu qaumi. Allah tanya umat Nabi Nuh, ya ummat Nuh, hal ballagha Nuh iyyakum? Adakah Nuh telah sampaikan dakwahnya kepada kamu? Umat Nabi Nuh jawab, la ya Rabbana, tidak wahai Tuhan kami. Mereka jawab dengan sabiqatul a'mal, dengan perbuatan mereka. Jawapan yang keluar kat mulut tu keluar daripada apa hak mereka buat di dunia dulu ni. Bila Allah tanya, wahai umat Nuh sampaikan dakwah, dia berkata, la ya Rabb. Nabi Nuh jawab, bi'izzatika wa jalalik ballaghtu qaumi. Bersumpah-sumpah Nabi Nuh depan Allah,
Bayang tengok, itu bukan kita ni. Kita hak mohong sehari 5 kali, kita hak semayang lewat selalu, kita yang sentuh Quran seminggu. Kita nak lewat macam mana, tuan-tuan sekalian? Nabi Nuh bersumpah-sumpah di depan Allah, bi'izzatika wa jalalik qad ballaghtu qaumi. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku sampaikan dakwahku. Macam tu sekali. Allah Ta'ala tanya pula, cuba tengok, muslimin muslimat sekalian, mahsyar ini adalah hari keadilan, la zulmal yawm. Hari mahsyar ini adalah hari tiap-tiap orang akan dapat manfaat daripada jujur dan kebenaran kehidupan dia. Yaum yanfa'us sadiqina sidquhum, kata Allah. Hari di mana orang-orang yang benar akan mendapat faedah daripada kebenaran kata-kata dan perlakuan mereka. Allah tanya, wahai Nuh, bila umat dia ingkar, ama'aka man yashhad, adakah bersama kamu yang boleh menjadi saksi kamu sampaikan dakwah kamu? Jawab Nabi Allah Nuh, Nabi Nuh kata, ya. Tuhan tanya, siapa? Muhammadun wa ummatuh, Muhammad dan umatnya. Tengok, cukup mulia umat Nabi Muhammad, Muhammadun wa ummatuh. Wahai Muhammad, adakah Nuh sampaikan dakwahnya? Ya, Nabi kata. Nabi jawab, wahai umat Muhammad, adakah Nuh sampaikan dakwahnya? Ya. Umat Nuh kata, wahai umat Muhammad, macam mana hampa tahu? Hampa tak hidup zaman kami. Allah Ta'ala sampaikan. Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala nak bagi semua orang tengok, melihat keadilan ketika itu. Tidak ada rasuah dan tidak ada kroni. Wahai umat Muhammad, macam mana kamu tahu? Kami baca kalammu dan kami yakin kalammu benar ya Allah. Kalam Allah menyebutkan bahawa Nuh menyampaikan dakwahnya. Allah Ta'ala kata, sadaqa Nuh, sadaqa Muhammad, wa sadaqat ummatu Muhammad. Benarlah Nuh, benarlah Muhammad, dan benarlah umat Muhammad. Selesai. Kemudian dibawa Nabi Isa. Sudahlah, setakat tu lekut, no? Bawa Nabi Isa, lepas tu panjang dia punya ni. Bawa kita. Kemudian bawa kita. Bawa kita lah seorang-seorang. Yang di hadapan sekali kita, umat Nabi Muhammad. Dimulakan hisab dengan umat Nabi Muhammad. Duduk depan sekali. Kalau panggil semua umat Muhammad main depan sekali. Kemudian apabila dipanggil nama Sayyiduna Talha Ibn Ubaidillah Al-Ansari pernah tanya ke Nabi, ya Rasulullah, di padang mahsyar ramai, macam mana nak kenal umat kamu? Nabi jawab tadi, tengok kepada kesan wudu. Ya Rasulullah, nama yang sama banyak. Nabi jawab, ya Talha, apabila disebut Talha, fala yaqum illa ant. Apabila dipanggil dan diseru giliran Talha, maka tidak akan bangun kecuali kamu saja. Talha saja akan bangun, pergi ke depan. Tuan-tuan sekalian, kita pernah dengar ayat Quran, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Dan tiap-tiap orang kami akan lekatkan di belakang tengkuknya kitabnya. Kitab mana yang tu? Buku amalan kita mana? Kitab apa yang Allah Ta'ala kata akan berterbangan? Ulama hurai, berterbangan daripada bawah arasy seperti mana burung-burung merpati terbang, kemudian pi kat tiap-tiap tuan dia. Keluar banyak ni. Ada orang yang dia suar tangan kanan dia, ada orang yang suar tangan kiri dia, dan ada orang kitab tu melekat di belakang ni. Itu tafsir kepada ayat wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Dapat dia bukan buku amalan yang sahifah yang ditulis semua amalan kita. Yang tu keputusan penuh, keputusan umum. Antara pandangan ulama yang tu dia kata keputusan umum, nak duduk kat kita tu tengok. Yang tu bukan keputusan muktamad. Apabila dipanggil, kita pun tampil ke hadapan. Lalu dibuka buku amalan kita. Tuan-tuan boleh tengok dalam Quran Allah sebut wa idzas suhufu nusyirat. Dan ketika itu buku-buku amalan kalian dibentangkan, nusyirat, dibentangkan. Sekarang saya hidup, tuan-tuan hidup, buku amalan kita ditulis oleh Raqib dan Atid. Tulis.
Macam mana keadaan dia? Dibentangkan buku amalan kita. Macam mana buku tu? Wallahu a'lam. Berapa jumlah dia? 90 sijillan, kullu sijillin maddul basar. Nabi kata, setiap orang ada 90 lembaran, setiap lembaran sejauh mata memandang. Bila kita dipanggil, Allah akan buka buku tu. Wa idza suhufu nusyirat, buku itu akan dibuka semula. Waktu kita hidup, buku tu dibuka. Ketika mana seorang anak Adam mati, buku tu akan ditutup, digulung dan diletakkan di bawah arash. Ketika mana nama kita dipanggil menghadap Allah, Allah akan buka balik buku tu untuk dibentangkan. Nabi kata, Allah akan berfirman, ya abdi ittali', wahai hamba-Ku, baca. Tuan-tuan sekalian, saya akan mendapat arahan tu, semua akan dapat arahan tu. Ya abdi ittali', iqra' kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasibah. Ada ayat Quran tu? Ada. Nampak? Seronok bila kita baca Quran, kita boleh bayang yang ni tempat ni, yang ni tempat ni. Allah Ta'ala akan kata kat kita, iqra', baca. Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasibah. Tuhan kata, padan kamu saja menjadi saksi kepada apa yang kamu lakukan. Aku tak payah panggil orang lain. Bila kita mencuri, bila kita tinggal semayang, bila kita ambil hak orang, bila kita mengumpat, bila kita selawat, bila kita baca Quran, tiap-tiap orang dia tahu. Itu maksud kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Cukup hang seorang pun cukup, Allah Taala kata. Tak payah panggil saksi dah. Kamu tahu apa yang kamu buat. Kamu tahu apa yang kamu tinggalkan. Bila Allah Taala kata ittali', baca, kita pun baca. Orang lain duduk tunggu ni, orang lain duduk tunggu. Kita baca buku amalan kita. Apabila kita tengok satu persatu apa yang kita buat, kita baca, wallahu alam sama ada kita habiskan ataupun tidak. Bila kita dah selesai, Allah Ta'ala tanya 3 soalan. Abdi, hamba-Ku. Tuan-tuan bayang tengok, nak duduk depan Allah, nak dihisap di hadapan Allah Azza wa Jalla. Abdi, Tuhan panggil, hamba-Ku. Hal zalamaka hafazati, adakah para malaikatku telah menzalimi kamu? Punya adil Allah ketika tu. Adilnya Allah Ta'ala tanya. Sebelum nak timbang ni, sebelum nak timbang, hal zalamaka hafazati, dah selesai baca, ada tak malaikat aku menzalimi kamu? Sebut. Dia kata, la ya Rabbi. Hamba itu akan menjawab, tidak wahai Tuhanku. Tuhan tanya soalan kedua, lepas kita dibentangkan buku amalan kita, Tuhan tanya abdi. Ni seorang-seorang ni, abdi, hamba-Ku. Alaka hasanatun makhfiyah, ada tak benda baik yang kamu buat yang tidak ditulis oleh malaikat-Ku? Dia tertinggal. Kita akan jawab, la ya Rabbi, tak ada. Tuhan tanya soalan ketiga, sebelum nak ditimbang, Tuhan kata, abdi, hamba-Ku, alaka uzrun ta'tadhiru bihi ilayna al-yawm, ada tak alasan yang kamu nak sebut hari ni? Sebut apa saja alasan. Tuhan kata, abdi, hamba-Ku, sebutlah alasan. Hang semayang lewat pasal apa? Sebab kerja teruk. Sebut alasan. Waktu tu tak ada alasan kita nak bagi kepada Allah SWT. Kita akan jawab, la ya Rabbi, tak ada alasan. Lalu ditimbang. Ditimbang amalan kita, ditimbang amalan kita. Kemudian dah selesai, ada di kalangan kita pahalanya bergunung ganang seperti Jabal Tihamah. Nabi kata, seperti gunung Tihamah. Gunung Tihamah ni besar. Malaikat duduk di depan, malaikat panggil, hadza fulan ibn fulan. Ni dah habis timbang dah amalan kita. Kita duduk selesai, duduk lega dah. Duk lega, duk tarik nafas dah, tengok pahala kita banyak. Malaikat pegang buku kita, hadza fulan ibn fulan, man indahu ala hadza fulan mazlamatu falyati. Siapa yang ada sebarang kezaliman yang dia nak tuntut kat orang ni, dia mai. Maksudnya, kalau laki-laki hak sedang ditimbang ini ada melakukan kezaliman kepada siapa-siapa, pakat mai. Maka ketika itu datang manusia yang begitu ramai. Manusia pertama kata, ya Allah, dulu aku jiran dia, 7 tahun aku jiran dia, tidak sekali pun dia ajak aku pergi majlis ilmu, walaupun tiap-tiap malam dia keluar. Orang kedua, ya Allah, ada 3 kali aku tengok dia, aku duduk tunggu di lampu isyarat, senang-senang je dia pergi ke depan.
Dia menzalimi aku nak tuntut hak aku hari ni. Nabi kata wala turaddunnal mikhyata wal makhita yaumal qiyamah. Ingat tuan. Dunia ni tak lepas ke mana. Hak kita ambil hak orang dan sebagainya, tak lepas mana. Sebab tu orang beriman kalau dia jumpa RM1 juta pun, insya-Allah walaupun dia seorang, dia takkan ambil. Nabi kata padang mahsyar esok, seutas benang dan sebentuk jarum akan dibicarakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan duk berasa selesa ambil hak orang. Jangan berasa selesa kata kat orang dan memalukan orang lain. Apabila orang yang di belakang kita, ya Allah, aku pernah bagi salam kat dia, aku pergi kat dia, aku bagi salam, dia tak jawab salam, aku nak tuntut hari ni. Yang tu pun main juga. Apatah lagi isteri dan anak-anak kita. Ya Allah, dia jaga aku 15 tahun sampai aku umur baligh. Sebelum baligh, dia tak pernah ajak aku Quran, aku nak tuntut hak 15 tahun tu. Anak akan main. Ketika itulah Nabi kata, orang yang paling fakir adalah orang yang apabila manusia main minta pahala dia sampai habis, malaikat kata, ya Allah, pahala dia dah habis. Allah Ta'ala kata, ambil dosa orang yang minta tadi, buh kat dia. Bila pahala dia dah habis, di belakang masih ramai yang menunggu. Masih ramai yang menunggu, ya Allah, aku pernah senyum kat dia, dia tarik muka kat aku 5 kali. Ya Allah, dulu aku kerja dengan dia, dia tak pernah tegur siapa dengan aku, dia tarik muka, aku bagi salam, dia tak pernah jawab. 18 tahun aku kerja dengan dia. Ingat tak ada apa lah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Besar zarah pun kamu akan tengok kebaikan, besar zarah pun kamu akan tengok kejahatan. Sebab tu dengan orang jagalah elok-elok, sehingga habis dia punya pahala. Allah Ta'ala kata, ambil dosa mereka, buh ke dia. Dosa-dosa orang yang main tuntut hak ni. Berapa banyak hak tuan? Berapa banyak hak? Saya pernah masuk satu kedai. Ni saya berpakaian macam ni. Saya masuk satu kedai Muslim kita. Makcik tu tudung elok je. Saya pergi kat dia, kat kaunter, saya kata, makcik, bagi plastik besar satu. Saya nak beli plastik besar satu. Makcik tu pun kata, pergi sana, nak ambil tanah. Saya pun pergi kat sana. Rupanya sebungkui. Sebungkui tu, bukan selai, sebungkui. Saya kata, makcik, ni sebungkui dah nak satu dah. Dia kata, abang lah nak satu. Dia geling kepala, dia buat muka masam, dia buat macam bodoh. Bukan, maksudnya dia buat muka masam, dia tengok kita ni, dia buat dengan muka masam, dia buat itu. Salah tang mana? Susah ke ambil plastik besar datang ni? Tak ada susah apa. Tapi manusia hari ni, kan, hak kita tarik muka ke orang, hak kita senyum ke orang, hak bagi sakit hati ke orang sambil-sambil dah. Masuk jumpa kawan, perli dia tak suka benda tu. Tak payah sebut. Benda tu akan dikira oleh Allah SWT. Yu'tabil qadhi yaumal qiyamah. Allah buat main hakim pada hari kiamat. Yus'al, disoal hakim ni, disoal. Fayatamanna, waktu tu dia punya berangan-angan, alla yaqdiya baina ithnaini fi tamrah. Qadhi yang pernah jadi qadhi, hakim atas muka bumi ni, bila Allah panggil dia, lagi sakan, Allah panggil dia, Tuhan tanya dia, dia punya berdoa ketika tu, dia kata, kalaulah dulu aku di atas muka bumi tidak pernah mengadili orang walaupun pada sebiji kurma. Besar tuan, mengadili orang, benda yang cukup besar. Apabila orang tu habis dah pahala dia, orang pun duk tuntut mai banyak, himpun kat dia dosa, habis. Maka dapat keputusan dia ni, malaikat pun akan ambil buku dia. Malaikat kata, laqad syaqiya fulan ibn fulan syaqawatan la yas'adu ba'daha abada. Habis kawan ni, timbang dia punya amalan apa semua, dosa dia lebih banyak. Malaikat kata, telah celakalah fulan bin fulan dengan satu kecelakaan yang tidak sekali-kali dia bahagia selepas ni. Bagi buku amalan dia, masuk neraka. Waktu tu dia kata, ya laitani lam uta kitabiyah. Surah Al-Quran. Dia pun kata, ya Allah, kalaulah aku tak diberikan kitab,
walam adri ma hisabiyah. Kalaulah aku tak tahu langsung hari-hari perhitungan macam ni. Ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah baiknya kalau semua ni dah berlalu lama dah. Khudhu faghullu. Allah arahkan para malaikat, ambil dia dan rejam dia dalam neraka. Tapi tak ada apa dah. Dan begitulah juga orang-orang yang beriman, ditimbang, kemudian pahala dia banyak. Pun ada ayat Quran yang bercakap tentang perkara tu. Apa nama ni, qutufuha daniha, masuk syurga tu, masuklah dalam syurga, buah-buahannya sebagainya, masuk syurga. Kemudian sebelum masuk syurga apa semua, masuk neraka, manusia akan pergi ke haud an-nabi, haudun nabi, yang tu dah habis dah pukul 11, alhamdulillah, no. Titian sirat pun tak ada sampai, macam saya beritahu, tak salah, no. Haud, kemudian sirat, kemudian syurga. Cerita tentang syurga dan neraka insya-Allah saya akan ceramah insya-Allah di masjid Taman Brown, Taman Tun Sa'adun pada 1 Muharram ke berapa tak? 1 Muharram lah, depa tempah dah 3 bulan, jenis pok tu jenis 4 bulan. Dia ambil yang orang lain tak ni dah. Hak tu susulan kepada hak cerita ni. Susulan pada tu syurga dan neraka. Apa dia ada? Macam mana nak duduk dalam tu? Nak kena risau kah duduk lama dalam tu kah? Tak payah risau. Apa manusia akan buat hari-hari dalam syurga? Kalau duduk dalam neraka, hari-hari dia buat apa? Ada orang yang masuk dalam syurga, kemudian masuk neraka, kemudian boleh keluar masuk dalam syurga. Dan ada orang yang duduk dalam syurga, kemudian masuk dalam neraka balik. Contohlah soalan. Nak bagi suspend tu. Jawapan dia nanti insya-Allah di Taman Brown tu. Saya rasa sekadar tu dulu untuk pagi ini. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, silap dan sebagainya. Mohon ampun kepada Allah SWT sekiranya ada kesilapan.